Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita merapatkan syukur pada Allah SWT. Izinkan lagi pertemuan kita. Baik, saya nak menyambung kepada perbincangan kita pada pertemuan yang lalu, iaitu tajuk yang kita bincangkan tentang hadanah, yakni hak penjagaan anak-anak. Jadi secara lalu, apa yang telah kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, iaitu tentang anak-anak yang sudah tidak ada mendapat kasih sayang daripada ibu bapa, sama ada ibu bapanya bercerai ataupun kerana ada masalah-masalah yang lain. Maka termasuk jugalah kalau ibu bapanya itu mungkin keluar negara, ada khidmat dia di luar negara, kemudian dia tidak bawa anak-anaknya sekali. Lalu kepada siapa anak-anak ini hendak diamanahkan penjagaannya? Maka dalam keadaan itu syariat juga telah menetapkan bahawa penjagaan kanak-kanak tersebut diberikan kepada yang berhak mengikut turutan, sebagaimana juga berhaknya mengikut kalau menjadi wali nikah. Maka sebagaimana telah kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, hak-hak untuk penjagaan anak tersebut adalah yang pertamanya nenek sebelah ibu, kemudian naik ke atas, bila tak ada tu yang kedua iaitu saudara-saudara atau adik-beradik kepada anak tersebut. Jika tak ada, barulah kepada mak saudara, dan seterusnya kepada sepupu. Kemudian kalau tak ada juga, barulah berpindah kepada nenek sebelah bapa, kemudian adik-beradik sebelah bapa, ibu saudara sebelah bapa, kemudian baru sepupu-sepupu sebelah bapa. Baik, kemudian bila dikatakan begitu, hak penjagaan, makna hak penjagaan itu suatu yang telah ditetapkan oleh syariat, maka orang itu yang berhak tanggungjawab kepada orang tu, dan juga hak untuk menjaga pada orang tu tak boleh ditolak. Umpama kata kalau mak bapak dia bermasalah, dah bercerai, mak pun tak boleh nak menjaga anak, jadi yang berhak pertamanya adalah nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu berhak. Maka tanggungjawab itu kalau ditolak mentah-mentah begitu, maknanya satu kesalahan, satu dosa, nenek telah mengabaikan hak dia. Namun di sana apa yang kena kita bincangkan pada malam ini pula, iaitu syarat-syarat nak mendapatkan hak. Atau dengan lain perkataan, apabila hak itu ada pada dia, hak itu gugur. Kalau ada penyebab-penyebab yang menghalang kepada dia nak menunaikan hak itu, barulah dia berpindah kepada orang lain. Yang pertamanya, syarat yang pertamanya dinukilkan di sini, iaitu berakal. Orang yang nak menjaga anak tersebut hendaklah orang yang berakal. Maka bila ibu bapanya tak ada, orang yang berhak pertama untuk menjaganya adalah nenek. Jadi nenek itu syarat pertamanya mestilah berakal. Oleh itu kata pengarang kitab, hak penjagaan tidak diberikan kepada orang yang tidak berakal ataupun orang gila. Neneknya dah udah ada penyakit itu. Walaupun gilanya itu datang sesekali ataupun datang sekali-sekala, pokoknya kalau kita di Malaysia ni dia ada sijil. Ada sijil daripada Tampoi ataupun ada sijil daripada Tanjung Rambutan. Maka dengan sebab itu gugur haknya, walaupun dia dalam keadaan normal. Itu pergaulan hari-hari, penjagaan bagus, tapi memang dia dah ada sijil. Dia ada penyakit mental, mungkin sesekali datang mengganggu. Itu tidak berhak dia, maka pergi kepada yang kedua pula, turutan yang kedua. Maka kerana hak penjagaan ni diberi namakan hak al-wilayah. Jadi hak wilayah tu dia akan gugur kerana orang yang gila ataupun orang yang hilang akalnya, kerana hilang
hilang hak dia daripada menjadi wali, ahlul hak wilayah. Sebab yang paling utama, kerana dia tidak boleh menjagalah dan mengawal hal ehwal diri dia sendiri pun. Apabila datang keadaan dia akal dia rosak, apatah lagi dia nak jaga orang lain. Ketika dia siuman, okeylah. Ketika dia buatnya, dia tengah datang gilanya, ketika itu tak ada pula orang lain, naya pula anak yang dijaga. Itu yang pertama. Yang keduanya, syarat yang keduanya Islam. Maka syarat kedua ni Islam ni, syarat ini memang ada di mana-mana lah. Dalam perundangan kita, perundangan syariat, apa-apa jua sesuatu perkara nak lakukan yang ada syarat, selalunya syarat Islam ni tak akan terkeluar. Mesti ada syarat Islam. Kerana jika kanak-kanak tersebut seorang Islam, walaupun dari segi hukumnya iaitu ibu bapa, hukumnya ibu bapanya seorang Islam, kemudian daripada seturutannya neneklah yang berhak menjaga. Tapi anda kata nenek itu bukan orang Islam, maka gugurlah hak penjagaannya itu. Dia barangkali daripada keluarga bukan Islam, kemudian si ayah masuk Islam, ibu masuk Islam. Lepas itu ada masalah berat atau masalah ringan. Masalah beratnya mungkinlah keruntuhan rumah tangga. Masalah ringannya mungkinlah kedua ibu bapanya nak bertugas ke luar negara, nak meninggalkan anak-anaknya, nak meninggalkan anaknya di tanah air. Lalu hak penjagaannya itu adalah kepada nenek yang pertama. Tapi rupanya nenek belum masuk Islam lagi, maka gugurlah hak penjagaan itu, dia berubah pada orang lain. Dia mestilah mengikut ibu atau bapanya yang paling mulia daripada segi agama. Maknanya anak itu bila lahir ibunya Islam, ayahnya Islam, maka dia automatik jadi Islam. Terutama daripada kita mazhab Syafi'i, automatik jadi Islam. Adapun mazhab lain, ada juga disebut di sana bila sampai umur sekian, maka hendaklah dia disyahadahkan. Macam kalau Kristian baptis ke. Begitu. Hanafi kalau tak salah saya begitu, sampai umurnya 7 tahun kena disyahadahkan. Dia kena mengucap syahadah budak tersebut secara formal, secara rasmi. Namun kita mazhab Syafi'i tidak, lahir je kalau ibu bapa atau Islam, apatah lagi kalau sudah diazankan oleh ayah atau datuk Islam lah tu, automatik. Jadi kita ni banyak Islam automatik. Kalau kita amalkan Islam tu, jadilah Islam yang sebenarnya. Kalau kita sekadar nama Islam, maka pada hakikatnya mungkin tidak diiktiraf Islam kita. Banyak yang berlaku begitu. Nama Islam, IC Islam, tapi cara hidupnya langsung tidak menggambarkan seorang Islam. Jadi orang kafir tidak harus diberi hak penjagaan kanak-kanak Islam, tak boleh. Tapi kadang-kadang ada juga berlaku terlepas pandang. Dibagi kepada ibu bapa yang bukan Islam untuk menjaga anak Islam. Ataupun yang lebih teruk lagi, ibu bapa Islam kerana bermasalah dalam rumah tangga, maka anaknya tu diserahkan kepada orang kafir jadi anak angkat. Masya Allah. Itu lagilah kesian daripada budak tu. Maka automatiklah budak tu akan mengikut agama mak bapa angkatnya. Banyak berlaku begitu. Kalau mak bapa orang bukan Islam, lalu diberikan kepada mak bapa yang Islam sebagai anak angkat, alhamdulillah, selamatlah dia. Termasuklah isteri saya, merupakan anak angkat orang Melayu yang asalnya Cina. Dia tengoklah video ni, marahlah dia. Orang kafir tidak harus diberi hak penjagaan kanak-kanak Islam. Ini kerana hak penjagaan adalah penguasaan hak wilayah. Itu disebut dalam syariat, diberi satu title hak wilayah. Hak wilayah tu dengan syarat kedua tu mesti Islam. Kalau bukan Islam, hak wilayah tu tak ada. Kalau bukan Islam, banyak hak-hak yang lain pun gugur dalam suatu suasana yang masyarakat Islam. Termasuklah juga hak jadi pemimpin. Dengan sebab itu disebut dalam Al-Quran, ini bukan nak cakap pasal politik. Disebut dalam Quran bahawa janganlah kamu melantik wali atau pemimpin dari orang bukan Islam. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul,
dan taatlah kamu kepada ulil amri. Ulil amri itu syaratnya mesti Islam. Habis kalau hidup dalam bermasyarakat yang bercampur majmuk, boleh dilantik. Boleh dilantik orang bukan Islam tu sebagai pemimpin dalam masyarakat Islam, tetapi lantikan dia tu khusus untuk masyarakat dia. Masyarakat dia tak payahlah nanti kalau ada orang Hindu nak merasmikan tokong dia ke, nak merasmikan kuil dia, dia panggil menteri Islam pergi rasmikan. Itu situ sudah jadi satu kesilapan yang besar. Jadi dengan sebab itu perlunya dilantik menteri bukan Islam untuk urusan itu. Kalau urusan agama, masyarakat Hindu nak merasmikan kuil ke, dia panggillah menteri daripada kalangan orang Hindu. Itu tak jadi masalah lah. Juga kerana dia mungkin mengubah agama anak, itu sebab pertama. Sebagaimana saya kata tadi, bila mak bapak Islam bagi anak-anak dia dijadikan anak angkat pada orang bukan Islam, sudah pasti confirm agama dia akan bertukar. Maka jadilah dia orang Hindu, jadilah dia orang Buddhis, orang Kristian. Terpulanglah, sayanglah. Sayang bagi kita, dan ibu bapa itu pun besok akan dipersoalkan di akhirat, dan anak itu besok juga akan tuntut. Dah tuntut di akhirat, maknanya tak dijalan lah nak selamat. Itu yang kedua, syarat Islam. Yang ketiga, syarat ketiga, iffah dan amanah. Tak ada syarat ni, tak cukup syarat ini, maka gugurlah. Apa maksud iffah dan amanah? Maksud iffah dan amanah ialah penjaga bukan seorang yang fasik. Penjaga bukan seorang yang fasik. Sama tadilah dia dari keluarga bukan Islam, kemudian dia masuk Islam, dan anaknya pun Islam. Lepas itu dia nak keluar negara, kita ambil contoh keluar negara lah. Lalu dia nak amanahkan kepada maknya yang masih bukan Islam, tak boleh. Kerana mak dia dari segi syariat tidak ada hak al-wilayah, hakul wilayah. Sama juga yang fasik. Satu keluarga lahir di kalangan orang yang mewah, bukanlah nak menyalahkan orang yang mewah, ataupun satu keluarga yang tidak hidup secara Islam, tidak hidup secara Islam, nama Islam, tulis dalam IC agama Islam, tapi cara hidup dia langsung tidak menggambarkan sebagai seorang Islam. Itulah cara kehidupan mereka. Tapi barangkali anak itu bila dah kahwin, dia dah berkahwin, dah berumah tangga, timbul keinsafan pada dia. Dia pun jadi keluarga yang mengamalkan Islam, hidup secara Islam yang total, yang betul-betul mengamalkan Islam. Maka bila dalam keadaan dia nak keluar negara tadi, nak pergi melancong ke kerana ada tugas ke, jadi anak dia ni tadi nak diamanahkan kepada ibu, ataupun pada nenek. Tapi nenek yang tadi, sebagaimana maklum, dulu hidup cara bukan Islam. Tudung tak pakai, contohnya semayang tidak. Jadi anak tu kalau nak diletakkan, nak dititipkan, istilah Indonesia, pada nenek, memang rasa tak jamin lah. Tak jamin lah, nanti anak tu pun dah hantar kat nenek pakai seluar pendek. Anak tu pun akan dibawa ke disko ke, bawa ke kelab malam ke, bawa ke tempat-tempat hiburan. Ialah cara penghidupan yang langsung tak melambangkan Islam. Maka dalam keadaan itu juga gugur hak nenek. Walaupun nenek tu kata dia nak jaga cucu dia ni, sayang cucu. Seorang ayah yang bertanggungjawab, dia tidak akan membiarkan anaknya itu terdedah kepada budaya-budaya yang bukan Islam. Budaya-budaya kalau sikit-sikit tu tak apalah. Tapi kalau secara keseluruhan dalam penghidupan ni ada, kita lihat macam tu. Orang Islam hidup langsung tak menggambarkan Islam. Apatah lagi kalau dia pula kulit putih, mata sepik, orang dah sangka bukan Melayu pula langsung dah. Bukan Melayu, bukan Islam. Maka dalam keadaan itu dinisbahkan sebagai keluarga tu keluarga yang tidak amanah dan keluarga yang tidak iffah. Orang yang tidak mengamalkan Islam dalam hidupnya dianggap dalam syariat, dianggap ataupun digolongkan sebagai orang yang tidak amanah. Ke masjid tak pernah, semayang tak pernah, ataupun kalau jenis itu bolehlah, kita boleh tahan lagi lah. Semayang, tapi semayang kejap buat, kejap tak buat. Buat semayang zuhur, asar, maghrib, subuh dengan isyak hilang, ataupun subuh dengan isyak qadha, boleh tahan lagi lah. Orang macam tu, maknanya dia hidup secara Islam, tetapi Islamnya itu Islam yang tidak begitu pokok, tidak begitu serius. Orang macam ni masih berdosa lagi.
tidak dijamin oleh Allah SWT akan menang di akhirat. Kerana tanggungjawab sembahyang, tanggungjawab rukun iman itu wajib. Ada orang dia berpuasa bulan Ramadan, sesekali tak tahan dia curi juga makan. Itu maknanya orang tu Islam jugalah, tapi Islam yang tak kuat. Islamnya masih lagi Islam iman di ujung tanduk kata peribahasa. Jadi Islam yang kita nak ni Islam yang betul-betul praktikal. Betul-betul mengamalkan Islam tu secara keseluruhan, kerana itu yang dikehendaki oleh Allah. Udkhulu fi silmi kaffah, kata Al-Quran. Hendaklah kamu masuk Islam tu keseluruhan, tak boleh sikit-sikit. Kita memang tidak dipaksa masuk Islam. Kita tak boleh memaksa orang masuk Islam. Seseorang yang bukan Islam, dia nak masuk Islam, dia tak nak masuk Islam, itu atas pilihan dia. Kita tak boleh paksa, tak boleh dijabar, dipaksa. Tetapi apabila dia sudah Islam, maka di situ dia dipaksa supaya tunduk pada Islam. Tunduk kepada peraturan Islam. Jangan salah guna la ikrahu fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang orang faham tu, dia Islam ke, dia tak Islam ke, dia punya pasal. Dan bila dia dah jadi orang Islam sekalipun, suka dia lah, kubur masing-masing, dia kata. Salah tu. Pendapat itu salah. Maknanya la ikrahu fid din tu, kita tidak boleh memaksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Kita paksa dia mesti masuk Islam, tak masuk kamu aku tembak dia. Tak boleh. Tapi apabila dia dah masuk Islam, dia atas nama tiket Islam, dia dah mengaku Islam, dia dah mengucap kalimah syahadat, ketika itu dipaksa supaya dia taat kepada Islam, dipaksa supaya dia tidak melakukan kemungkaran. Itu dinamakan amanah. Jadi orang yang tidak melakukan, mengamalkan Islam tu orang yang tidak amanah. Kalau tidak amanah tu termasuklah, tengoklah peratusan, mungkin dikatakan fasik. Yang jenis semayang 5 waktu, tapi semayang istilahkan semayang cok kodok. Ada orang istilahkan semayang cok kodok. Cok kodok 10 sen, cucuk 5. Ataupun sekarang kata 40 sen, 5 cok kodok dia cucuk sekali dengan lidi. Macam itulah. Subuh tinggal, zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal, isyak nanti dia sembahyang isyak, dia qada semua sekali. Itu namanya sembahyang cok kodok. Maka kerana apa? Kerana amanah dan keadilan tu perlu dijadikan sebagai syarat hak wilayah tu, kerana keadilan ditentukan berdasar kepada yang zahir saja. Bukan maksud di sini kita nak menentukan keadilan keluarga tu ataupun orang tersebut, cuma kita tengok pada zahir. Jangan tengok dengan selidik sampai dalam-dalam. Zahir ni macam mana? Zahirnya nampak dia pergi masjid, zahirnya nampak dia semayang 5 waktu, zahirnya kita nampak adalah sesekali muka dia semayang Jumaat. Jadi kita anggap dia sebagai seorang yang adil, walaupun di belakang tak berapa banyak semayang dia tinggal. Itu tak usah kita selidik lah. Maka kita anggap itu zahir sebagai orang yang amanah. Dia amanah ke, dia tak amanah ke, dia fasik ke, dia adil, diri dia yang tahu. Diri dia tahu. Kita tak boleh tuduh dan tak boleh terus memberikan satu kategori pada dia. Ini tak boleh pakai punya orang. Masjid datang sekali je, 4 kali tak datang. Tak boleh gitu. Mana kita pakai yang zahir. Itu syarat yang ketiga, adil, ifah dan amanah. Syarat yang keempat iaitu bermukim. Bermukim ni maksudnya macam mana? Anak yang nak dipelihara itu, yang nak dijaga, mestilah sama tempat dengan kita ambil nenek yang nak jaga. Neneknya duduk di Kuala Lumpur, anaknya tadi yang nak bagi anak tu, ibu bapa yang ada anak tu duduk di Kedah. Jadi dia nak bermusafir ataupun mereka telah berpisah, jadi anaknya tu nak diserahkan kepada ibunya di Kuala Lumpur. Maka itu telah keluar daripada syarat. Maka dia kena cari yang kedua. Cari siapa? Adik-beradik. Adik-beradik dia yang sama-sama duduk di Kedah contoh. Yang paling dekat, sama bermukim. Atau kalau tak bersama mukim, bersama negeri. Orang yang berhak mendapat hak penjagaan kanak-kanak ialah orang yang bermukim di tempat kanak-kanak tersebut. Ini terpautlah juga dengan saya. Anak saya seorang kerja di Arab Saudi. Bila dia nak bersalin, dia balik ke Malaysia, dia bersalin di rumah mak mentua dia di Kedah. Kemudian tu bila dia nak balik ke Arab Saudi, anak dia ditinggal.
Dia tinggallah anak dia di sini Malaysia, dia tak boleh nak bawa balik. Maka pada siapa dia bagi? Patut pada nenek lah di sini, pada saya di Kuala Lumpur. Tapi kerana bermukim dah lain, dia pun serah kepada kakak dia, anak saya yang sulung. Kebetulan duduk di Kedah juga, di Sungai Petani, sama-sama Sungai Petani. Begitu. Maknanya hak tu jatuh kepada anak saya yang sulung lah, yang akan menjaga anak saya. Anak kepada anak saya, anak tu anak yang ke-8, yang kerja di Arab Saudi lah, yang ke-8. Jika ibu yang berhak menjaga anaknya bermusafir juga. Bermusafir ni termasuklah menunaikan haji. Dia menunaikan haji, pergi umrah. Menunaikan haji tu lama tu, berapa bulan. Jadi dia tak bawa anak sekali. Maka anak itu hendaklah dipelihara oleh orang yang berhak mengikut turutan tadi. Pertama nenek hilang hak tu kerana tak cukup syarat, pergi kepada adik-beradik dia. Tak hilang hak, tak cukup syarat, pergi kepada mak saudara dia. Macam kes saya tadi, mak saudara lah, mak saudara. Atau tidak mampu bawa anaknya. Jika musafir itu masuk pindah tempat lain tanpa niat untuk kembali, sama juga. Maknanya dia nak bagi kat mak dia, dia nak pergi umrah, kata nak pergi melancong 3 bulan contoh. Lepas itu dia nak bagi mak dia, sama-sama duduk Kuala Lumpur, nak bagi mak. Mak kata minggu depan nak pindah ke Perak, nak pindah ke Perak, nak balik kampung. Dia datang Kuala Lumpur ni bekerja, dah pencin, nak balik kampung. Nak balik kampung, nak buat projek kat kampung. Maka di ketika itu juga gugur hak dia. Maka dia kena bagi kepada yang seterusnya. Yang keempat, yang kelima, syarat yang kelima, ibu tidak berkahwin dengan lelaki lain. Makna ibu tak apa? Ibu kepada yang punya anak lah. Dia suami isteri, nak keluar, ada anak, nak bagi kat ibu dia. Ibu dia tu sudah jadi ibu tunggal. Ibu tunggal ya, betul. Ibu. Jadi dah jadi janda balu. Jadi nak bagi kat ibunya, rupanya ibunya minggu depan ke bulan depan dah nak kahwin. Maka ini tersentuhlah kepada hadis yang kita sebut dulu, tentang perempuan nak menuntut hak penjagaan anak itu daripada suaminya, mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata, anti haqqu bihi ma lam tankihi. Kamu lebih berhak menjaga anak tersebut, anak kamu, selagi kamu tidak berkahwin. Maknanya kalau mak tu nak kahwin, mak kepada mak tu lah. Dia dah ada rancangan nak kahwin, maka gugurlah juga hak dia. Maka berpindahlah kepada adik-beradik. Adik-beradik pun nak kahwin, gugur hak. Berpindahlah kepada mak saudara. Mak saudara pun anak dara juga, nak kahwin, gugur juga hak. Maka betul-betul semua nak kahwin. Maka barulah pergi kepada keluarga ayah, kerana semua nak berkahwin. Dalil yang menunjukkan gugurnya hak ibu apabila nak berkahwin itu daripada hadis tadilah. Dengan lelaki ialah ia akan sibuk menunaikan hak suami. Dengan sebab itu syariat tak bagi. Bila nak bagi hak penjagaan itu kepada orang tersebut, sedangkan orang itu akan berkahwin, maknanya bila dia berkahwin, tumpuan dia akan diberikan kepada suami. Suami yang bakal dia kahwin itu, jadi sudah pasti tumpuan penjagaan kepada anak tersebut akan terabai. Maka dengan sebab itulah lebih awal-awal lagi syariat sudah tidak memberikan hak, menggugurkan hak tersebut. Namun yang kelima ni, yang nak berkahwin ini, ada juga keringanan yang diberikan walaupun dia nak berkahwin. Tapi kalau ada dua syarat keringanan ini, hak dia masih ada lagi. Hak dia masih ada lagi walaupun dia nak berkahwin. Apa syarat ataupun keringanan yang diberikan tu dengan dia dua sebab ni? Iaitu yang pertamanya, apabila bapa kepada anak atau suami yang nak dia kahwin itu mengizinkan, diizinkan. Tak apalah kalau nak bela kita kahwin, awak nak bela pun tak apa, belalah. Sama-sama lah kita bela. Dia bagi keizinan. Maka dalam keadaan macam tu, maknanya si isteri tadi boleh memberikan tumpuan kepada penjagaan anak dan akan mengurangkan tumpuannya pada menjaga suami, dan suami redha. Suami tak kisah. Ada suami dia kisah. Bila dah kahwin, isteri bagi tumpuan ke lain, jaga orang lain, geram dia, marah dia. Keadaan ini
Bila kalau suami dah redha, mana keadaan ini akan apa kata orang tu, akan mengekalkanlah hak-hak kasih sayang tu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila apa yang hak menjaga tadi, nenek tadi nak berkahwin, dan dia kahwin pula tu dengan orang yang memang ada hubungan keluarga pula. Memang dia kahwin dengan tok saudara. Terkenalah juga dengan keluarga saya. Nenek saya, bila datuk saya mati, maka dia kahwin dengan datuk tiri saya. Datuk tu sepupu kepada datuk yang pertama. Datuk yang pertama tu meninggal, jadi nenek saya berkahwin dengan datuk yang kedua. Datuk yang kedua dengan datuk pertama tu sepupu. Kerana datuk saya tu mak dia dengan datuk yang kedua tu ayah dia adik-beradik. Sepupu. Maka di situ masih lagi haknya ada. Dia nak, nenek tu nak bela, kemudian nenek tu nak kahwin. Dia nak kahwin dengan siapa? Dengan datuk kepada anak yang nak jaga. Ada kait keluarga juga dengan anak yang jaga. Mana kahwin, biasanya kalau duduk sekampung lah, sekampung tu dikahwin pusing-pusing situ. Dengan sebab itulah kalau kita di kampung dulu, satu kampung tu semua ada kaitan, ada sangkut paut kekeluargaan. Satu kampung. Kalau di bandar ni tak adalah jauh, seorang utara, seorang selatan. Ini kerana suami tadi juga mempunyai hak penjagaan, kerana itu cucu saudara dia, cucu sepupu dia ke macam mana, ada hak. Maka dua-dua ada hak. Nenek yang nak bela tu pun ada hak, kerana hak hak kewalian dia, hak wilayah dia. Yang datuk tu pun ada hak, kerana itu cucu dia juga. Maknanya ada pertalian kekeluargaan. Yang kelima, yang keenam, syarat yang keenam, tidak menghadapi sakit yang berpanjangan atau penyakit kronik, macam contoh yang sudah saya bagi pada pertemuan kita yang lalu. Ibu bapa nak keluar, nak pergi buat umrah ke, nak pergi melancong ke, atau ibu bapanya dah bercerai ke, mak pun dah tak nak beranak, bagi kat nenek. Tapi neneknya pun 3 hari sekali pergi dialisis. Neneknya pun hari-hari kena berulang ke hospital. Neneknya pun dah terbaring di atas katil, dah tak boleh berjalan, dah lumpuh. Itu hilanglah haknya. Takkan nak bagi pada nenek yang keadaan macam tu, yang sudah terbaring di atas katil, ataupun nenek yang 3 hari sekali pergi dialisis, tiap-tiap hari pergi jumpa doktor. Jadi macam mana tumpuan penjagaan nak diberikan kepada cucu tersebut? Maka juga gugurlah hak pada nenek. Maka itu 6 syarat. 6 syarat, maknanya yang menggugurkan hak tu, yang boleh orang tu pun dia nak menolak. Maknanya kalau suami isteri tadi nak pergi buat haji melancong, anak tu tadi haknya pada ibu bapa. Ibu bapa atau nenek itu berhak. Tanggungjawab itu telah ditetapkan oleh syariat. Nenek kena jaga. Nenek tak mahu jaga, nenek enggan jaga, tanpa ada alasan, berdosa nenek tersebut. Bila nenek tu ada alasan yang 5 tadi, terutama sekali alasan yang ke-6 lah, alasan nenek tak berapa sihat. Kalau tadi alasannya nenek Islam, nenek apa tu dah tentulah. Takkan nenek yang bukan Islam nak jaga. Jadi alasan yang ke-6 paling paling selalu berlaku lah. Nenek tidak mampu nak jaga, ataupun nenek tu nak berkahwin lain, mungkin tak berlaku lah. Nenek tak mampu nak berjaga kerana sakit, barulah berpindah kepada yang kedua, iaitu kepada adik-beradik. Adik-beradik itu jadi berhak. Adik-beradik itu jadi memikul tanggungjawab itu. Kalau adik-beradik itu tak mahu, maka berdosa adik-beradik itu. Mana dia ada anak lain yang besar, maka anak dia kecil itu nak serah kepada anak yang dah besar, yang dah berumah tangga. Anak tu tak mahu, yang tak ada alasan, berdosa dia, salah dia. Tapi melainkan kalau dia ada alasan, yang mak bapaknya tu duduk Kuala Lumpur, antara alasan bermukim, anak tu duduk dekat Kelantan, itu boleh digugurkan hak dia. Bolehlah, tak berdosa lah dia. Oh, tak dapatlah saya nak jaga, jauh sangat tempatnya, saya nak ada di Kuala Lumpur, nak pergi ambil dia, jauh sangat. Ataupun besok kalau dah balik, saya nak hantar balik, jauh sangat, gitu. Baik, bagaimana kalau datang syarat itu dan mereka memang memang gugur syarat penjagaan itu, macam mana dia punya kesan? Apabila seorang tidak dapat memenuhi
salah satu daripada 6 syarat tersebut, hak penjagaannya akan gugur. Bila kata gugur tu tak berdosa lah dia. Nenek tadi dia dah wajib jaga cucu bila mak bapak tak ada, tapi ada penghalang yang keenam kata tak sihat, maka di ketika itu gugur dan dia tak berdosa dan berpindah kepada pihak yang selepasnya, orang yang kedua, yang selepas itu. Saya dah huraikan dulu lah. Iaitu kepada nenek, kemudian kepada adik-beradik, kemudian kepada ibu saudara, kemudian seterusnya. Hak itu jadi berturut-turut lah. Kemudian bagaimana pula jika tidak dapat memenuhi syarat penjagaan dapat disahkan? Seseorang yang tidak dapat memenuhi salah satu daripada syarat penjagaan dapat disahkan melalui salah satu 3 cara tersebut. Maknanya nak diberi pada nenek tak cukup syarat, nak memberikan kepada kepada anak yang lain tak cukup syarat, nak beri kepada mak saudara pun tak cukup syarat, tetapi perlu juga diberikan. Maka dalam keadaan ini seorang tidak dapat memenuhi syarat, salah satu daripada syarat penjagaan dapat disahkan melalui salah satu daripada 3 cara ini. Iaitu yang pertama, pengakuan untuk menjaganya. Jika ibu mengaku tidak akan berkahwin lagi, tidak akan melakukan ini dan panjangan, maka penjagaannya datang balik. Contoh macam mana? Mak tadi nak bagi dia, maknya pun 3 bulan sekali pergi hospital, 3 hari sekali pergi hospital, bagi kat mak. Dalam keadaan macam tu, mak tu gugur lah. Tapi mak tu bagi jaminan, tak apa, bagi kat aku, aku jaga. Kalau pergi klinik, aku bawa klinik, dia sayang cucu dia. Kalau aku tak sihat pun, aku jaga dia, jaga makan minum dia. Maknanya pertama tu, mak tu beri pengakuan yang dia memang nak jaga cucu dia tu. Terus bagi orang lain, aku nak jaga, apa-apa pun tak apalah, aku larat lagi, walaupun tak apa sihat, larat lagi. Janganlah sakit yang berjangkit pula, cucu tu nanti pula sakit. Larat lagi. Itu yang pertama pengakuan. Yang kedua, dakwaan atau protes. Apabila ada seorang mendakwa menjaga anak-anak dan tidak dapat memenuhi salah satu syarat penjagaan dan dikemukakan bukti yang teguh, ketika itu penjaga itu diambil balik. Maknanya ni agak nampak macam tak patut, dengarlah sikit. Ibu serahkan kepada nenek. Nenek gugur. Nenek kata nak jaga boleh, tapi tengoklah aku pun sakit. Bagi kepada adik-beradik tak nak. Dia pun bagi alasan, nenek dah jaga, nenek dekat, nenek sakit pun bukanlah sakit kuat sangat. Nenek rumah sebelahnya belah, nenek dah biasa jaga daripada mula lahir lagi. Kami ni duduk jauh. Ataupun saya bulan depan nak kahwin, bagi ke mak saudara pun tolak, bagi alasan-alasan yang ada 6, dia pun ada salah satu daripada 6 syarat tu ataupun 5 syarat tu. Kata keluarga dia pun ramai sangat anak nak jaga apa tu, bagi kat mak lah. Di ketika itu mak itu walaupun kewajipan tadi dah gugur, tapi kewajipan tu datang balik lah. Bolehlah si nenek tadi jaga, apabila turutan yang di bawah tu tak mau nak jaga, dan mereka juga ada alasan yang boleh menggugurkan hak mereka, maka baliklah pada nenek. Tapi saya kata itu kesian lah. Tak patutlah pada anak-anak mak saudara. Kalau mak saudara tu okey jugalah. Yang ketiganya, ketetapan daripada qadi, orang yang berkuasa dalam kampung dan tempat tu. Ini berlaku, kalau berlaku gaduh lah, bagi kat nenek tak nak, bagi dekat adik-beradik tak nak. Tapi syariat dah susun cukup dah. Walaupun kata benda ni tak patut, bagi mak saudara pun tak nak, bagi nenek sebelah bapa pun tak nak. Agaknya tak tahulah macam mana baby ni kot. Semua anak ni pun tak tahu, semua tak suka nak jaga, nakal sangat ke tak tahu ke. Bagi kepada adik-beradik mak saudara sebelah bapa, mak saudara sebelah bapa pun tak nak. Cari orang lain lah yang ada sangkut paut keluarga, semua tak nak. Di ketika itu boleh mengadu kepada pihak yang berkuasa di kampung tu, pengulu ke, ataupun ketua kampung ke, ataupun kalau wilayah, menteri wilayah. Sekarang kerajaan baru PH ni di kampung, di wilayah tu dah ada ketua kampung. Dulu tak ada. Dulu tak ada ketua kampung. Ketua kampungnya adalah menteri wilayah.
menteri wilayah sebagai ketua kampung. Jadi kalau orang nak apa hal, nak ambil tanda tangan, Masya Allah, payahnya nak pergi jumpa menteri wilayah, nak tanda tangan borang hal sekolah apa. Jadi maknanya kenalah imam di masjid kena tanda tangan. Bertalu-talu lah. Masa dulu orang datang ke rumah saya sebagai imam rawatib pun laku juga tanda tangan dia. Sign lah, cap lah, buat lah, tempar satu cap. Sekarang ni alhamdulillah telah dilantik ketua kampung. Setiap kampung ada ketua kampung yang telah dilantik. Baik, merujuk pada ketua kampung, tanya pada ketua kampung, mengadu pada ketua kampung, saya ni nak pergi umrah, anak saya tak ada nak jaga, tinggal, bagi kat ini tak nak, bagi kat itu tak nak, bagi kat sini tak nak. Maka di ketika itu ketua kampung tu boleh campur tangan dan dia ada kuasa, atau disebut sini qadhi. Sebenarnya qadhi dalam istilah fiqh bukan qadhi nikah tu. Qadhi dalam istilah fiqh maknanya qadhi ketua lah, ketua dalam pentadbiran, itu namanya qadhi. Kalau kita kata qadhi iyad dalam sejarah Baghdad tu, qadhi iyad tu bukan dia juru nikahnya, dia qadhi mana dia memegang tampuk jadi ketua yang mentadbir tempat itu maksudnya qadhi. Dan makna qadhi itu pun itu, maknanya hakim, atau dalam istilah lain hakim, atau dalam istilah lain dia kata, kalau kita terjemah Melayu ketua lah, kepala, tapi dalam Arab disebut qadhi ataupun hakim. Hakim tu bukan di mahkamah, cuma penggunaannya kemudian itu dikhususkan hakim di mahkamah, qadhi soal nikah kahwin. Sebenarnya asal makna tu qadhi ke hakim ke makna ketua yang nak mentadbirkan tempat itu makna dia. Jadi kalau kita sebut biasa hakim qadhi, kita faham atas makna bahasa lah. Tapi kalau kita baca kitab fiqh, belajar kitab fiqh, kalau kita baca qadhi dengan hakim, kita terus kena fikir itu makna ketua, bukan maknanya juru nikah, bukan maknanya kalau hakim tu maknanya yang di mahkamah, tapi makna yang mengelolakan perundangan, yang menetapkan perundangan suatu tempat. Jadi maknanya jumpa qadhi, jumpa ketua kampung, masuk qadhi lah tu. Ketua kampung boleh tetapkan, aku rasa anak kamu yang nombor 3 tu boleh jaga, jangan panggil, kamu kena jaga. Maka anak nombor 3 tu tadi kakak dia lah, adik-beradik lah, maka dia akan memegang amanah tersebut, jaga anak tersebut. Walaupun hati dia rasa tak redha, apa aku pula dibaginya, tak patut betul. Tapi tanggungjawab tu sudah ada di situ. Di situ yang telah ditetap oleh syariat. Dan apabila kita melaksanakan segala tuntutan yang telah ditetapkan oleh syariat, itu menandakan kita sebagai orang yang patuh kepada agama. Kalau kita menolak, bermakna kita tidak patuh kepada agama. Kepatuhan kepada agama bukanlah bermaksud kepada hal-hal ibadat asas, sembahyang, puasa, kalau tak buat itu tak patuh. Tapi dalam hal-hal furuk macam ni pun, kalau kita tak patuh pada ketetapan yang telah ditetapkan oleh syariat, hukum fiqh, maka kita tergolong juga kepada orang yang tidak patuh agama. Walaupun sembahyang kita hebat, puasa kita hebat, tak pernah miss, tapi dalam hal-hal peraturan begini, peraturan kekeluargaan, kita tak mau patuh, kita tak mau turut, dikategorikan juga kita sebagai orang yang tidak patuh pada agama. Maka dengan itu kita berdoalah sama-sama kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang ni yang betul-betul patuh pada agama, tunduk kepada semua peraturan syariat, kita terima dengan keredaan sebagai satu cara untuk membesarkan Allah SWT. Kita terima syariat solat, kita terima syariat puasa. Tujuannya bukan apa, walaupun di sana diceritakan hikmah. Puasa ni kalau kita amalkan, perut jadi baik, apa tu semua, penghadaman dalam badan ni, darah akan berjalan bagus. Itu benda-benda kemudian. Yang pertama-tamanya kita puasa kenapa? Ta'abud, tunduk kepada perintah Allah. Begitu juga puasa dengan solat, sembahyang. Ada saintis-saintis dah kaji, oh memang bagus, pergerakan sembahyang tu dia akan menstabilkan tulang-tulang, urat-urat kita jadi cantik, apa semua tu bagi orang sembahyang. Dengan sebab itu orang Islam dia kata sihat. Itu benda-benda mendatang. Kalau kita buat sembahyang, kita dapat kesihatan tu, alhamdulillah. Tapi pertama-tama kenapa kita sembahyang? Ta'abbud kerana Allah. Kita sembahyang kerana Allah. Walaupun kita dah banyak kali sembahyang tak juga sihat-sihat, dia kata sembahyang itu menyihatkan. Tapi tak juga sihat-sihat, sembahyang kita kerana Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.